اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4, bait yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Beriman dengan makna mengaku putus di hati, berpegang kejap di hati. Beriman dengan qadarnya, qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Qadar Allah yakni ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Qadarnya, qadar Allah ni baiknya, baik qadar Allah. Perkara baik datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Dan jahatnya, jahat qadar Allah yakni perkara yang jahat datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Baik contohnya iman dan ta'ah, jahat kufur dan maksiat. Arti beriman dengan qadarnya, qadar Allah baiknya dan jahatnya, bahawasanya sekalian perkara, kesemua perkara, segala-gala perkara yang berlaku, sama ada sekian perkara itu elok, baik seperti ta'ah, atau keji, jahat seperti maksiat. Sekalian perkara ni hasil ia, berlaku ia, jadi ia sekalian perkara baik ataupun jahat ni hasil berlaku jadi dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalian yang berlaku, tidak terkecuali, walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar kuman, walaupun sebesar habuk, melainkan yang berlaku itu adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbuat ni atas muwafaqah, atas bersetuju, atas bertepatan, selaras kehendaknya, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Kehendak Allah ni bila? Pada sedia kala. Ini rukun iman yang keenam. Kita beriman mengaku putus di hati sekalian perkara, sama ada baik ataupun jahat, besar ataupun kecil, yang berlaku di langit ataupun yang berlaku di bumi, yang berlaku di dunia ataupun yang berlaku di akhirat. Kesemua yang berlaku adalah hasil daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Allah perbuat ni sebagaimana hak Allah Ta'ala telah kehendak, telah menentu, telah menetapkan pada sedia kala ketentuan azali. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan, telah menghendaki, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal selaras dengan sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang bersifat ilmu, mengetahui segala-gala. Allah yang bersifat dengan iradah, menentukan segala-galanya.
Allah yang bersifat dengan ilmu, mengetahui segala-gala pada azal. Allah yang bersifat iradah, telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Sehingga kan ada pandangan ketentuan Allah, ketentuan ilmu, ketentuan qadar ni dipergi kepada ilmu. Sama ada ketentuan ni pergi pada iradah, sama ada ketentuan ni pergi kepada ilmu, dia sama je lah sebab dia berlaziman. Apa yang ilmu mengetahui, iradah menentukan. Apa yang iradah menentukan, ilmu mengetahui. Dia berlaziman dua ni. Kemudian sama-sama azali. Mengetahui pun sedia kala, menentu pun sedia kala. Jadi ada pandangan yang mengatakan ketentuan adalah ilmu. Kita duk ngaji ni, ketentuan adalah takluk sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang bersifat iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Jadi sampai saat sekarang berlakulah segala-gala perkara adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Jadi dua pegangan. Satunya perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah, satunya ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Hak dalam kitab kita ni sebut perbuatan Allah dulu, kemudian barulah muwafaqah dengan kehendak. Sebab yang zahir depan kita adalah perbuatan Allah. Yang kita nak ajar anak kita mula-mulanya, Allah ada. Kemudian apa yang berlaku sekarang Allah yang buat. Kita cerita buat dulu. Allah buat. Sebab berlaku depan kita ni perbuatan Allah. Hak ketentuan Allah, iradah, ilmu nu Allah, hanya Allah yang mengetahui. Jadi kita cerita Allah ada, Allah Tuhan yang esa. Kemudian apa yang berlaku ni semuanya Allah yang buat. Kita cerita perbuatan Allah dulu. Kemudian Allah buat-buat ni selaras dengan apa yang Allah Ta'ala telah tentukan pada azal. Bahawa kita pada ketentuan. Ini dari segi kita nak menyampaikan. Tapi kalau nak segi bab rukun iman yang keenam ni, kita cerita ketentuan dululah. Sebab ketentuan tu azali, qadim. Yang Tuhan buat sekarang baharu. Hak Tuhan buat ni baharulah. Tuhan qadim, sifat kudrah Tuhan pun qadim. Ta'alluq kudrah tu, fungsi kudrah tu, mengada, meniadakan, hak tu baharu, dipanggil tanjizi hadis. Ingat tak tanjizi hadis tu? Ni kita Faridatul Faraid ni pusingan yang kedua. Ingat tak? Tanjizi hadis, suluhi qadim, ta'alluq qabdah. Dalam pembicaraan sifat kudrah tu. Dalam pembicaraan sifat kudrah kan, pecah kepada 7 ta'alluq. Setengahnya 8 ta'alluq. Mana ada suluhi qadim, ada tanjizi hadis, ada ta'alluq qabdah. Ada pun ta'alluq iradah 2, suluhi qadim dengan tanjizi qadim. Ilmu satu sahaja, iaitu tanjizi qadim. Jadi hak tanjizi qadim adalah iradah. Ta'alluq iradah, tanjizi qadim, menentu sedia kala. Tanjizi ni makna meluluskan. Tapi kalau sebut kata iradah, menentulah. Kalau tanjizi bagi qudrah, mengada. Tanjizi bagi ilmu, mengetahui. Tanjizi bagi samak, mendengar. Tanjizi bagi basar, melihat. Jadi tanjizi bagi iradah menentu. Bila Allah menentukan qadim sedia kala, kita panggil ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah, selaras dengan ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu. Kemudian sampai masa sekarang dak qadim dah lah, baharu. Jadi Allah yang bersifat qudrah mengadakan, tanjizi bagi qudrah mengadakan. Mengadakan ni qadim ke hadis baharu. Tanjizi hadis, ni perbuatan Allah sekarang. Tapi sifat kudrat Allah qadim. Mengada tu sekarang. Jadi menentu qadim. Jadi kalau nak cerita hak qadim dululah, menentu. Baru kita cerita kepada perbuatan Allah sekarang. Perbuatan yang sedang berlaku sekarang ni. Ni tanjizi hadis bagi kudrah. Jadi kita cerita bab ketentuan Allah terlebih dahulu.
Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah atas jalanan Imam Maturidinya adalah qadar. Perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah atas jalanan Imam Maturidinya qada. Jadi kita bicara bab qadar terlebih dahulu. Allah yang bersifat iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Menentu dengan makna Allah menetap, Allah memutuskan segala-gala perkara pada azal. Bila Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal, maka kita terikatlah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terikat? Sebab zahirnya kita terikat, tapi yang berlakunya sampai masa berlaku Allah yang buat. Jadi apabila Allah yang buat, pastilah selaras dengan kehendak. Kita ni kadang-kadang kita kehendak lain asal-asal. Kita plan lain asal-asal. Kita rancang buat keputusan lain asalnya. Siapa time buat, pergi buat kod lain. Sebab apa? Lupa. Tu kita. Kita rancang hak lain. Sampai masa buat jadi kod lain. Tak teringat dah kitanya. Kita hak mula pelang rancang macam main loteng lah. Sampai time buat ikut dah. Sebab apa ni? Lupa. Adapun Allah Ta'ala, Allah melakukan selaras dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi apa yang berlaku ni, itulah ketentuan Allah pada azal. Jadi zahirnya perbuatan tu mari daripada kita. Terikat tak? Terikatlah. Sebab Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Telah menentukan segala-gala sekalian. Tidak ada yang tergantung. Di ilmu Allah mubram belaka dah. Yang tergantung hanyalah di catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Allah perintah malaikah catat dalam keadaan putus, dalam keadaan tergantung. Tetapi apa yang akan berlaku hak tergantung tu selaras dengan di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikinya tidak ada yang tergantung. Ialah sebab Allah telah menentukan segala-gala. Tergantung macam mana. Ketentuan Allah pula selaras dengan ilmu. Nak tergantungnya kok mana? Nak berubahnya kok mana? Sebab ketentuan Allah selaras dengan ilmu. Allah kuasa, Allah nak ubah, Allah ubahlah. Allah kuasa tapi berubah ketentuan itu bawa kepada rasa sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala mustahil sama sekali. Yang pertama, Allah telah menentukan segala-gala, pasti tidak ada yang tergantung. Ketentuan Allah pula selaras dengan ilmu, tergantung pun tidak ada, berubah pun tidak ada. Kalau ada yang tergantung, makna Allah belum menentukan segala-gala. Kalau Allah belum menentukan segala-gala, di mana letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah Allah menentukan putus, Allah ubah, itu mustahil. Sebab apa? Mana sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ini cerita hak azali, hak di ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang tergantung hanya di catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Itu semua perkara yang gaib. Jadi sampai masa berlaku ni, Allah Ta'ala lakukan sebagaimana ketentuan Allah Ta'ala pada azal. Kemudian golongan yang terpesong adalah golongan Qadariyah yang timbul di awal Islam, yang mengatakan bahawa Allah tidak menentukan apa-apa dan Allah tidak mengetahui pun apa yang akan berlaku. Ini akidah yang kafir. Ini hak Qadariyah, hak timbul di awal Islam. Adapun kita akan bicara nanti berkaitan dengan Qadariyah adalah Qadariyah lawan Jabariyah. Ahlussunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah itu pada persoalan ikhtiar dan usaha. Kemudian ada golongan yang terpesong, Allah hanya mengetahui, Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan. Diambil daripada ketentuan Allah itu sendiri. Ketentuan Allah dengan makna Allah mengetahui, bukan Allah menetap.
bukan Allah memutus. Tidak, ketentuan adalah Allah menetap, Allah memutus selaras dengan apa yang Allah Ta'ala tahu. Allah menetap, Allah melakukan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Fa'alun lima yurid, innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala melakukan apa yang ia kehendak, bukan apa yang ia tahu, tapi apa yang ia kehendak pastilah ia tahu. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada, sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala apabila menghendaki oleh Allah, bukan apabila mengetahui, tapi apa yang Tuhan kehendak pastilah Tuhan tahu. Jadi ketentuan Allah dengan makna ketetapan keputusan Allah. Ada golongan yang terpesong, ketentuan Allah bukan mana Allah menetap, Allah memutus, Allah hanya mengetahui. Ini pun akidah yang terpesong. Kemudian pembicaraan melepasnya adalah pergi kepada ketentuan perkara yang jahat. Ketentuan perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Kita ahli sunnah wal jamaah, baik ke jahat ke, ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala jelas di tajuk rukun iman yang keenam, baik jahat, ketentuan dan perbuatan Allah. Tapi timbulnya hak banyak terpesong selain daripada terpesong pembicaraan ikhtiar dan usaha, yang banyak terpesong laginya adalah berkaitan dengan ketentuan yang jahat, walaupun orang yang berlatar belakang agama sekalipun. Dan saya biasa sebut punca saya tekan bab pegangan adalah mari daripada ketentuan jahat. Punca mula-mula saya mengajarnya ikut orang nok. Minta mengajar, saya tanyalah, dah nak ngaji kitab apa? Gitulah, kita tak boleh pergi pakai beri je. Kita kena tanya juga orang yang tempatan tu dia nak ngaji bab apa, ilmu apa. Tak wayak kitab pun apa dah, wayak ilmu je, nak tauhid ke, nak fiqh ke, nak tasawuf ke, tak apalah, nak pandai nak sebut nama kitab pun. Tapi biasanya orang mitoknya Munyatul Musalli. Jadi sahur nama Munyatul Musalli. Jadi nak Munyatul Musalli lah baca, tapi saya tak baca Munyatul Musalli mula-mulanya. Saya baca Pati Musalli mula-mula. Saya baca Pati Musalli, tak baca Munyatul Musalli. Sebab masa saya ngaji dengan arwah Baba Najibuddin di Kerandang tu, Tok Guru baca Pati Musalli dulu, lepas tu barulah habis baca Munyatul Musalli. Jadi Pati Musalli, saya mengaji sekali tu je lah Pati Musalli tu. Kalau Munyatul Musalli tu, tu pondok mana-mana pun ada belaka Munyatul Musalli ni. Kitab tu dobik ni Tok Guru ni kitab lain pula, Tok Guru ni kitab lain pula. Dah tak ada nak bakar kitab sama, tak dapat nak catat. Tak dapat nak catat, bukan ada ruang dalam kitab Jawi ni. Tapi Pati Musalli tu saya ngaji sekali tu je lah dengan arwah Baba Najibuddin Kerandang. Jadi nak baca Munyatul Musalli, baca Pati Musalli dululah. Orang minta Pati Musalli baca. Tapi dalam mengajar tu ada saya setuh bab ketentuan Allah, ketentuan jahat. Jadi yelah dalam mengajar ni adalah kena dengan tajuk tu, cerita tu. Jadi sebut bab ketentuan jahat. Adalah seorang dia tanya ustaz, hak jahat mari Tuhan juga ke? Mana pula? Mari mana pula tanya gitu? Tu rukun iman. Cuba Haji baca rukun iman. Baca rukun iman, dia baca untung baik, untung jahat. Untung jahat tu apa? Ni orang ngaji lama dah ni. Hak paling awal mengaji. Dia mengaji belum berkahwin lagi. Masa saya ngaji tak anak dia umur kat 30 tahun dah. Bayangkan. Dia ngaji masa kayu basikal lagi. Rata reti dia ngaji. Mana daripada muda tak bining tu ngaji dah. Ada. Dia tak bini lagi tu ngaji dah. Mana kata reti duk mengaji dengan basikal je. Tu cerita dululah, sekarang tak ada basikal dah. Tiba-tiba tanya, hak jahat Tuhan tu juga. Batu mana pula ni? Masa tu ada masa lagi, kita ambil selagi lah kata Pati Faridah. Bukan baca Faridatul Faraid. Sebab saya ngaji dengan Baba Najibuddin Kerandang pun dimula dengan Pati Faridah. Barulah
Faridatul Faraid. Saya ikut gitu lah. Saya baca Pati Faridah 2 malam. Pati Musolli semalam, Pati Faridah semalam. Tapi bab pegangan ni, dia straight sikit. Satu jalan. Kalau pekoh ni, yelah, tak buat straight sangat. Sebab kita masuk kampung ngajar pekoh straight sangat, pakai tak ada semayang lah jawapan ni. Hak tu tak sah, hak tu tak sah. Dia mazhab Syafi'i ni, pekoh dia agak teliti comel halus tu. Kalau kita betul-betul nak pakai pekoh solat mazhab Syafi'i kita, kena ngaji beralus boleh. Kalau ngaji lebih kurang, tak lulus pekoh mazhab Syafi'i. Nah, hak saya dah sebut sama, hak jelas nyata, berdeheng. Tak tahu-tahu pun berdeheng tu batal semayang. Allah beratlah tu. Kadang-kadang ngetuk tu imam pun berdeheng. Kita nak kata ke mana? Kalau kita nak ngaji, kita pekoh mazhab Syafi'i, berdeheng batal solat. Makmum pun kita dengar berdeheng, tu imam pun kita dengar berdeheng. Jadi kalau pakai satu jalan pekoh ni, pakai standar dinding masing-masing. Jadi mana? Buka sikit. Buka sikit pandangan-pandangan lain. Dulu orang pelik dulu. Apa ustaz apa pergi cerita mazhab lain? Cerita mazhab Syafi'i sudah nah. Lepas tu hak dak ajar-ajar mazhab Syafi'i tu betul ke tak? Banyak salah. Kalau ke mazhab Syafi'i tak sah, dah nak tak sah ke? Baru dia faham. Itu pekoh. Saya ngaji pun gitu. Cerita betul-betul mazhab Syafi'i. Tapi kita faham realiti masyarakat. Hak ni agak payah sikit lah. Nak cukup, nak lengkap. Cerita hak mazhab lain kata. Itu pekoh. Tapi tauhid ni dia tak ada. Dia satu jalan je. Jadi bila gitu ustaz, hak Pati Musolli buti lah. Kita pakai Pati Faridah 2 kali. Tak mahu dah pekoh. Nak tauhid. Sebab apa? Berat tu. Ya. Berat. Kata tak boleh. Bab solat kena belajar juga, bukan belajar akidah saja. Bab solat tiang agama. Tapi dia kata solat kan ada juga kelonggaran. Betul. Tapi nak ceritanya baru sedar bab tauhid. Tapi mula asalnya mari daripada ketentuan jahat. Sampai sekarang pun hak timbul-timbulnya ketentuan jahat. Ada seorang ustaz tu, dia biasa dengar. Dia dengar duduk tekan bab ketentuan jahat. Lepas tu dia mikir, dia biasa ngajar juga, tapi dia bab ketentuan jahat ni dia stuf secara tak lalu je. Dia pun dibawa kat dia sendiri. Hak dia ngajar lama dah. Dia stuf ketentuan jahat. Dia detailkan ketentuan jahat. Gelepar tawa jawapan dia. Apa ada gelepar tawa? Tidak gelepar tawa. Ni bukan gelepar mani dah ni. Gelepar tawa orang panggil. Apa nak gelepar tawa? Kau macam nak cakap gelepar tawa? Nak tak cakap? Tak cakap gelepar tawa? Gelepar tu gelepar lah. Tapi gelepar tawa. Mana gelepar sungguh dia kata dia cerita bab tuan-tuan jahat. Dia hanya sebut dia kata, tapi kita lalu. Okey je. Tak lalu okey. Apabila dia dengar hak rakam masa mengajar tu sebut seorang tuan jahat, dia pun sebut ATM nak tengok warna. Sebut memang dia kata. Hak tak disangka-sangka, hak ayah haji, hak tua-tua, hak duk ngaji semua dengan dia tu. Bab tuan jahat kena tak lulus juga. Barulah betul lah dia kata bab tuan jahat ni. Apa? Banyak pakai akal. Takkan benda jahat, kufur maksiat, benda yang Tuhan marah, takkan Tuhan netu pula benda Tuhan marah. Tu. Kemudian pula kalau benda jahat Allah netu, kemudian berlaku benda jahat yang dilakukan oleh kita, mari dia ketentuan Allah dan perbuatan Allah, siapa yang akan kena hukum? Siapa yang akan kena campur dalam neraka jahanam? Kita. Lepas tu kita buat jahat mari mana? Mari daripada Allah. Lepas tu dah aci lah gitu. Ni banyak. Inilah alasan paling banyak sekali. Takkan Allah netu benda yang Allah marah? Satu. Kalau Allah netu benda berjahat berlaku, siapa kena hukum? Kita. Lepas tu kita kena hukum kejahatan yang mari dari tuan-tuan Allah. Nanya lah gitu. Sianglah kita. Dah aci lah balas tu. Ni. Dia kata satu hal pulak dah dia ni. Cerita bab ketentuan jahat. Jadi cerita dia kata bukan tak hanya sebut ketentuan jahat, tapi sebut gitu je.
Kena tak jadi. Dia kena ambil faham molek, kena cerita molek. Walaupun kita kata hukum iman jelas baik jahat, baik iman dan taat, ketentuan dan perbuatan Allah. Jahat, kufur dan maksiat, ketentuan dan perbuatan Allah. Sepitah lalu tu kadang-kadang dia berasa macam okey dah. Ni kadang-kadang hak timbul mula-mula dengar faham okey, lepas diperjelaskan pening. Ni begitu jadinya. Benarnya dia dengar tidak faham, cuma dia berasa dia reti. Dia panggil jahil murakkab. Dia dengar mula-mula tu baik jahat. Lah baik jahat memanglah ketentuan Allah, perbuatan Allah iman kan. Bila diti benda jahat ni, semua berhala tu Allah menentukan pada azal. Berlaku semua berhala tu Allah yang buat. Berjudi ketentuan Allah pada azal. Saat berjudi tu Allah buat. Lepas tu mula hak mata Allah juga tu pun. Pening dia kata. Pening dah. Pening dah. Saat ni dia kata dia faham, kemudian dia timbul diperjelaskan jadi pening. Dia tak faham. Tapi dia tak sedar, dia tak faham. Jahil murakkab. Sama juga cerita bab segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah. Okey, segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah faham. Okey lah. Sebut perbuatan jahat, takkan Tuhan juga. Saat ni dia kata segala-gala dia faham. Nak tengok. Segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah. Sebesar zarah tidak berlaku melainkan ketentuan dan perbuatan Allah. Okey lah, betul lah, faham. Ikhtiar usaha pun terikat di bawah ketentuan dan perbuatan Allah. Apa pula ikhtiar usaha terikat di bawah ketentuan dan perbuatan Allah? Dah kata segala-gala. Pening dah lah. Tak faham dah dia kata. Dia tak faham mula-mula. Kalau mula-mula dipaham, diperjelaskan, kau nyata. Sebab yang kita duk cerita tak lari daripada asasnya. Segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah. Perkara jahat masuk dalam segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah. Ikhtiar dan usaha kita pun masuk di bawah segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah. Tiba-tiba segala-gala okey, tapi takkan hak jahat mai dari Tuhan juga. Segala-gala okey, takkan ikhtiar usaha mai dari Tuhan juga. Jadi kenapa? Tak faham. Bukan kata mula-mula faham kemudian diperjelaskan jadi pening, bukan. Tak faham. Cuma dia tak sedar, dia tak faham. Tu jahil murakkab dipanggil. Kenapa? Kita jahil, kita tak sedar bahawa kita tu tak tahu. Tu jahil berlapis orang panggil. Dua kali jahil. Yang pertama jahil tak reti, yang kedua tak sedar pula kita tu tak reti. Ni payah ni. Ni kadang-kadang hak timbul masalahnya. Hak jahil murakkab ginilah. Jadi cerita mula-mula dia kata dia faham, hura jadi pening, tu bukan, dia tak faham daripada awal. Kemudian bab ketentuan jahat ni, kalau kita buka dalam kitab-kitab yang lebih besar, didatangkan hujah-hujah Mu'tazilah dengan hujah ayat Quran yang mana huraiannya terpesong dah, walaupun dipakai ayat tapi pemahamannya terpesong. Begitu juga Mu'tazilah dengan dalil akli dia, dalil akal dia tu. Kalau saya sebut saat ni tu naik kalau gitu, itu di antara hujah Mu'tazilah nak menafikan ketentuan jahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara jahat ni Mu'tazilah hanya menafikan ketentuan. Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Sampai saat berlaku perkara jahat, berlaku perbuatan tu qada daripada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dia Mu'tazilah, dia menafikan qadar jahat daripada Allah. Tidak menafikan qada jahat tu daripada Allah. Dia menafikan qadar. Kita ada dua. Satu qadar ketentuan, satu qada perbuatan. Jadi perkara jahat ni tidak ada qadar ketentuan Allah. Allah tidak menentukan. Mana kita memilih sendiri. Allah hanya mengetahui kita akan memilih. Kemudian sampai masa kita buat terhasil pekerjaan jahat, tetap qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'tazilah menafikan qadar, tidak menafikan qada jahat. Kalau qadar pun dinafikan, qada dinafikan, itu dua pegangan Mu'tazilah yang asing-asing tu. Itu dua pegangan Mu'tazilah yang asing-asing. Kita cerita bab qadar ni terlebih dahulu ni. Jadi Mu'tazilah menafikan qadar jahat, tidak menafikan qada jahat. Jadi di hujah Mu'tazilah hak akalnya berkaitan dengan ketentuan jahat ni kadang-kadang sebahagiannya tak berapa nak berani cerita.
Sebab takut makan dia orang. Hak tadilah hak biasanya. Nanya kalau gitu kok. Tak aci kalau gitu kok. Allah menentukan perkara jahat, kita melakukan, kita kena hukum. Itu di antara satu hujah Mu'tazilah, hujah akal dia. Dia ada beberapa lagi hujah akal dia. Di antaranya, kalaulah Allah menentukan perkara jahat, kalau Allah menentukan perkara jahat, pasti Allah jahat juga. Mustahil Allah jahat, maka mustahil Allah menentukan perkara jahat. Ni Mu'tazilah. Macam kita. Ya banding macam kita ni lah. Kita menentukan, kita memutuskan, kita menetapkan satu pekerjaan jahat, satu perancangan jahat. Jahat tak kita? Walaupun kita tak buat, kita atur orang lain yang buat. Tapi orang lain buat jahat tu di bawah aturan kita, di bawah rancangan kita. Tapi tak gila, kita atur orang kita yang buat. Kita yang tu benda jahat ni baik ke jahat? Jahat. Kalau Allah menentukan perkara jahat, Allah jahat lah. Mustahil Allah jahat, maka mustahil Allah menentukan perkara jahat. Mana? Jangan nak ambil ni Mu'tazilah ni. Tapi kata ada lagi tu, beberapa lagi tu. Nak sebut, kata ni makan dia orang ni. Ni makan. Kitanya jahat ke tak jahat, apabila kita melakukan perkara yang dilarang. Kalau Allah menentukan perkara jahat, siapa larang Allah? Lepas tu nak jadi jahat Allahnya. Kita ni terikat di bawah aturan Allah. La yuqda alaihi, innaka taqdi wa la yuqda alaihi. Tak ada orang menghukum atas Tuhan. Kita ni dah berhukum Tuhan. Baru timbul, ni benda jahat ni. Apa jahat? Kita buat bercanggah dengan apa yang Tuhan suruh. Kita buat benda yang Tuhan larang. Jahatlah kita. Allah menentukan perkara yang jahat. Allah langgar hukum siapa? Allah tak ikut hukum siapa? Nak timbul jahat? Tak timbul lah jahat. Timbul jahat ni langgar hukum Allah. Tak ada orang menghukum atas Allah, maka tak timbul lah jahat. Timbul jahat ni apabila sampai di perbuatan kita, ikhtiar usaha kita, kita buat benda hak bercanggah dengan hak Allah Ta'ala. Jahatlah kitanya. Kemudian Allah yang menentukan nak jahat ke mana? Sebab Allah menentukan tidak terikat di bawah hukum. Tapi dia kadang-kadang main kau akal ni. Sedap juga Mu'tazilah ni. Dia sebab tu kalau pakai akal, orang-orang learning ni dia nak bina akidah. Nak bina akidah atas logik akal, dia kata. Ni kita boleh tengok dalam rakaman-rakaman YouTube, golongan-golongan yang liberal. Golongan yang liberal ni dia banyak nak menggunakan akal. Nak menggunakan akal. Jadi dia kata keimanan mesti dibina atas logik akal. Kalau pegangan tidak dibina atas logik akal, dia panggil kebekuan intelektual, dia panggil. Ni tak pakai kebijaksanaan. Allah kan jadikan akal di kita kan. Kita gunakan akal tu. Jadi kita benakan akidah atas logik akal. Pakai atas logik akal, memang sama mula-mula kita tak terimanya ketentuan jahat. Memang mereka takkan terima. Sebab apa? Akal tak boleh terima. Kemudian ikhtiar usaha kita ni pula terikat di bawah ikhtiar usaha Allah Ta'ala. Terikat bawah qada dan qada Allah. Dia pun tak terima juga. Dia pakai logik akal semata-mata. Orang cerdik pandai. Tapi dia bukan bidang agama. Tapi NGO nama agama. Islamik lah nama dia. NGO dia. Tapi dia bebas. Dia boleh mengeluarkan pahaman-pahaman yang terpesong. Yang terkadang dalam program yang sama ada orang-orang agama. Tetapi berdiam diri. Yang mana kadang-kadang orang agama ni sendiri pun dia tak kemah dalam bab pegangan. Dia tak kemah dalam bab pegangan. Bina atas logik akal, Allah Maha Adil. Kalau Allah tentu benda jahat, kita kena hukum, kemudian tidak adil Allah. Mustahil Allah tentukan benda jahat akal. Lepas tu dia kata Allah Ta'ala bukan bersifat diktator. Diktator mana apa? Allah telah menentukan segala-gala. Yang berlakunya hak tu je. Diktator dia kata. Allah memberi kebebasan kepada kita. Allah tidak diktator.
tengok. Jadi dia buat Allah ni macam manusia biasalah. Ada demokrasi, ada diktator ke mana. Demokrasi ni bebas pilih. Hak diktator ni tak bebas pilih. Jadi kalau kita kira hak ketetapan Allah ni memanglah terikat. Kebebasan hanya pada zahir. Tapi hakikinya terikat. Hak terikat mereka tak boleh terima. Jadi seolah Allah ni diktator. Allah tak bagi kebebasan pada kita. Allah bagi kebebasan kepada kita sebebas-bebasnya. Kita bebas memilih. Allah mengetahui apa yang akan kita pilih. Sampai masa Allah akan menghukum. Allah hanya pantau tengok je apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan. Tapi tidak terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak diktator, dia kata. Tapi dia punya percakapan dia tu, kata, bahaya sungguhlah. Memang tak ada asas agama, memang ikut lalu lah. Dia mengatakan bahawa Ahlussunnah wal Jamaah berpegang iktiar usaha hanya ilusi semata-mata. Memang hakikinya ilusi semata-mata. Tak boleh terima tu. Pilihan mutlak hak kita. Perbuatan mutlak hak kita. Allah hanya mengetahui sahaja. Allah tidak mengikat kita. Tadilah Allah tidak diktator. Ini kadang-kadang orang-orang, yelah, orang yang kadang-kadang tak ada asas agama, dia dengar pasal gini lah. Dia dengar orang, dia panggil apa? Intellectual Islam dia panggil tau. Cendekiawan Islam. Yang mana terkadang cendekiawan Islam ni bukan mereka yang berpendidikan Islam. Bukan semesti mereka yang berpendidikan Islam. Kalau ada pula di kalangan mereka yang berpendidikan Islam, tapi mereka tidak menekan dalam bab pegangan. Dan pengajian mereka pun bukan dalam bidang pegangan, dalam bidang usuluddin. Ini jadi masalah. Mana hak dicakap secara, tapi saya dengar tu hak disebut kata mana keimanan mesti dibina atas logik akal, disebut terang-terang kita kena kembali kepada akidah Mu'tazilah. Disebut terang-terang. Disebut terang-terang. Kecermelangan umat Islam terdahulu kerana berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Sebab 2-3 khalifah yang terdahulu cenderung kepada fahaman Mu'tazilah. Khalifah Ma'mun, Mu'tasim, dia ada 2-3 khalifah yang di antara penasihat-penasihat agama mereka ada di kalangan ulama-ulama Mu'tazilah. Ada 2-3 khalifah Islam terdahulu dipengaruhi oleh golongan-golongan Mu'tazilah. Jadi dalam ceramah tu dia kata cemerlangnya khalifah Islam terdahulu adalah kerana mereka berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Bila akidah Mu'tazilah ditinggalkan, ambil akidah Asy'ariyah, maka kecemerlangan Islam menjadi kaum malak, hilang kecemerlangan Islam. Kita nak balik kecemerlangan Islam, kita kena kembali kepada akidah Mu'tazilah. Disebut secara direct. Dan dalam program tu ada ahli panel yang bukan bidang agama, tapi sama jugalah nak bercakap agama, ada tulis buku usrah mana. Orang pakar buku usrah dia, tapi orang yang nampak macam agama tapi bukan berlatar belakang agama, dalam program yang sama relax sesenyum saja. Mereka pun tak mengaji dalam bab pegangan. Jadi disebut nama Mu'tazilah. Biasa hak terpesong ni dia tak sebut nama Mu'tazilah. Sebab ni sebut direct. Jadi di antara hak paling biasa digunakan sebagai hujah adalah kalau Allah menentukan perkara jahat, maka yang Allah Ta'ala tentukan pasti akan berlaku. Nabi SAW bersabda, Masya Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Perkara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala pasti akan berlaku. Perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala pasti tidak akan berlaku. Jadi kalaulah Allah yang menghendaki perkara jahat, maka berlakulah perkara jahat. Berjudi ke, minum arak ke, tak semayang ke, sampai masa siapa yang akan dihukum? Kita yang akan dihukum. Zalimlah kalau Tuhan buat gitu. Nanyalah Tuhan buat gitu. Tuhan zalim ke tak? Ijma' mengatakan bahawa Tuhan tidak zalim. Bila Tuhan tidak zalim, Tuhan tidak menentu perkara yang jahat. Dia pergi poin kat tu.
Sebab itulah golongan mereka menamakan mereka tu Ahlut Tauhid wal Adli. Nama dia Ahlut Tauhid wal Adli. Nama adil dia. Nama buah adil lah. Adil kedok tak tahu buah nama je. Ahlut Tauhid wal Adli nama dia. Aman adil. Adil ni maknanya Tuhan tidak menentukan perkara jahat. Situ. Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah kan, kita biasa sebutnya dimasukkan ke dalam syurga dengan kurniaan Allah, dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan gitu? Ya. Kita bukan biasa dengar gitu kan? Dimasukkan dalam syurga bifadlillah, dengan kurniaan Allah. Dimasukkan ke dalam neraka bi'adli, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kaitkan masuk syurga dengan keadilan Allah, dengan kurniaan Allah? Sebab Mu'tazilah Tuhan masuk dalam syurga tu wajib. Kita dak keadilan Allah Taala, ini kurniaan Allah Taala bukan wajib bagi Allah. Kemudian masukkan dalam neraka kitanya dengan keadilan Allah. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah menafikan jadi masuk neraka tu perbuatan jahat mari daripada Allah. Kita dah perbuatan jahat tu datang dari Allah. Lepas tu dimasukkan neraka dengan keadilan Allah. Sebab nak tolak Mu'tazilah yang beranggapan kita ni berpegang Tuhan zalim. Walaha ijma' ulama ahli sunnah ke Mu'tazilah ke ini berpegang Tuhan Maha Adil, berpegang Tuhan zalim kafir. Itu tetap dah. Tapi adil dengan zalim ni, adil tu mana apa? Zalim mana apa? Ni. Zalim ni mana apa? Zalim ni kita reta hak orang bukan pada perkara yang diizinkan. Zalim lah. Ataupun zalim ni wadu syai' fi ghairi mahalli. Letak satu benda bukan pada tempat tu, zalim lah. Zalim juga kita guna barang yang tidak diizinkan oleh tuang dia tu. Itu zalim. Sekarang ni mata adalah kejadian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang buat mata kita boleh melihat ni. Tiba-tiba kita tengok benda yang Tuhan larang. Zalim lah tu. Sebab kita guna mata pada perkara yang tidak diizinkan oleh tuang dia. Itu zalim. Itu makna zalim. Sekarang ni Tuhan letak, Tuhan buat baik ke seseorang, jahat ke seseorang, Tuhan kata hak siapa? Tuan kata hak dia kan. Lepas tu apa masalahnya? Kata hak orang pada tempat yang tidak diizinkan oleh tuang dia, zalim lah. Sekarang ni Tuhan kata hak siapa? Hak dia. Lepas tu kau anda Tuhan lah. Nak letak syurga ke, nak letak neraka ke, serah pada Tuhan lah. Lepas tu dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, ana khalaqtul khair wasyarr. Aku yang menjadikan perkara yang baik dan aku yang menjadikan perkara jahat. Fatuba liman qaddartu alaihi khair wa wailun liman qaddartu ala yadi syarr. Maka bertuahlah bagi mereka yang aku tentukan atasnya kebaikan, taat dianya akhirnya syurga. Bertuahlah dan celakalah bagi sesiapa yang aku takdirkan padanya kejahatan. Bahagian masing-masing lah. Tapi yang menjadikan baik jahat, Tuhan kata ana khalaqtul khair wasyarr. Akulah Allah Ta'ala kata yang menjadikan perkara yang baik dan menjadikan perkara yang jahat. Bertuahlah bagi orang yang Tuhan takdirkan kebaikan dan celakalah bagi orang yang Tuhan takdirkan kejahatan. Lepas tu setakat tu sudahlah kitanya. Korek panjang. Oh kalau gitu apa? Sekarang ni Tuhan letak kita macam mana? Tuhan letak kitanya di kalangan orang Islam yang beriman. Alhamdulillah. Tuhan letak kita ni pula nak belajar agama, nak beramal dengan agama. Alhamdulillah. Berlaku kejahatan di kita, derhaka, Tuhan letak kita jadi bertaubat. Alhamdulillah. Itu bahagian masing-masing lah. Lepas tu nak soal apa lagi? Tu orang lain kan? Nak fikir apa? Itu bukan kerjaan kita. Itu kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjaan kitanya kalau kita ni ada upaya, kita dakwahkanlah, kita nasihatkanlah. Gitu je lah. Itu tugas kita.
Lepas tu macam mana dia? Bahagian masing-masing telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk fikirlah kerjaan bukan kerjaan kita. Itu bukan kerjaan kita tu. Jangan duk fikir lebih-lebih tu. Tahu mana? Kita berjalan sebagaimana yang Tuhan susun pada kita, kebaikan. Alhamdulillah. Berlaku keburukan, kita pun bertaubat. Jadi terbuka hati nak bertaubat, semua datang dari Allah. Alhamdulillah katanya. Tak ada riak, ujub, takabur, sebab semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu lain-lain tu macam mana? Jangan fikir tu kerjaan Tuhan. Tadilah kalau kita mampu, kita dakwah, kita nasihat, tu je kitanya. Lepas tu apa yang berlaku semua kerjaan Tuhan. Duk mikir apa bukan kerjaan kita. Kalau kita duk mikir Allah siangnya lah orang kafir ramah tu. Lepas tu dia kafir dah pulaknya. Lepas tu dia susah pulak hidup dia. Macam dengan orang kafir tu kan. Kafir dah. Susah pulak dianya. Apa-apa kedana. Bunuh diri. Neraka dia. Siang ke dia. Apa tu awak kerja gitu. Duduk mikir. Lepas tu dia mula dia kata dia pening. Awak panggil apa tu? Cari nyakit. Dia pergi fikir benda bukan kerjaan dia. Lepas tu dia kata dia pening. Sama macam orang atuk kepala. Kok atuk Allah peningnya. Tu apa atuk kepala? Nampak begitu fikir bukan kerjaan kita. Fikir apa bukan kerjaan kita? Kerjaan kitanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak lain-lain tu bukan kerjaan kita. Kita memikir apa? Kalau kita pergi mikir bukan kerjaan kita, lepas tu jadi pening, cari nyakit. Ginilah contohnya, kerja kita direbar. Kerja kita direbar. Direbar sudahlah. Bos telefon atau tak. Bos telefon ambil, dia ambil. Lepas tu bos nampak duk keruk dahi belakang tu. Macam duduk mikir berat tu. Biar ke dia lah. Bukan kerja kita. Kerun kena try attack. Bos pening bos. Mana cerita saya attack lah. Kita sama-sama memikir. Pasal apa menyakitnya? Kita direbah je. Gaji kita pun direbah je. Dia pening pun dia gaji besar. Biar ke dia lah. Sibuk dia bukan kerjaan kita. Yang nak ambil masalah dia, kita nak pergi mikir retek, nak jadi pening retek. Gaji tak naik sebab kita gaji direbah. Yang pelan nak mikir bukan kerjaan kita apa? Ikut je lah. Telefon, dia ambil. Telefon, dia ambil dah. Kan? Samalah. Kita jangan mikir lah kerjaan Tuhan. Sebab apa Tuhan begitu nak fikir. Semuanya susunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zoling ni reta hak bukan hak kita. Sekarang ni Tuhan reta hak dia. Tuhan reta hak dia. Lepas tu nak zoling kat mana? Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS terus bubuh dalam syurga. Bukan kata wa ibadat Tuhan bersyurga dak. Tuhan jadikan Nabi Adam AS dan Hawa, Tuhan letak di syurga lalu dak. Allah sedap kalau gitu. Dah acil lah syurga lalu. Dia nak Tuhan nak orang ni pun. Yang kita duduk korek-korek am dia. Fadu takdir. Tuhan jadikan satu orang laginya bersekali Nabi Adam AS. Hak satu orang ni Tuhan bubuh dalam neraka. Siangnya apa nak siang? Hak Tuhan nak Tuhan nak orang ni pun. Kalau Tuhan buat gitu. Hak Tuhan. Dia dah fikirlah. Zoling ni kata hak orang pada perkara tidak diizinkan. Tuhan kata hak dia. Kau ada mana Tuhan nak subuh syurga ke, Tuhan nak buh neraka ke, serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kata je. Jadi kenapa pula apalah Tuhan nak jadi baik belaka. Dalam mulut mikir, apalah Tuhan buat jadi Nabi Adam makan wa khudi. Dalam mulut mikirlah, apa Tuhan buat Nabi Adam tak buat makhluk asing pun tak apa. Dia mikir macam-macam tu. Apalah Tuhan buat makhluk. Tuhan buat makhluk pun tak apa sebab Tuhan tidak ambil manfaat daripada makhluk. Tuhan istighna terkaya daripada segala-galanya. Tuhan tidak ada ambil manfaat daripada makhluk ni. Wa imma manusia semua ta'ah pun tak kata Allah jadi lebih kerana manusia ta'ah. Kalau kata Tuhan jadikan manusia ni tak ada seorang habuk pun beriman, kafir belaka, tak ada jejah apa pun Tuhan. Jadi Tuhan tidak ambil manfaat daripada makhluk yang Tuhan jadikan. Lepas tu kenapalah Tuhan buat? Ni yang dimikir kau panjang ni. Jadi nak sebut kata zoling ni, Tuhan kata hak siapa nak dia zoling? Sebab itulah kita sebut semua Tuhan masuk ke neraka dengan keadilan Tuhan. Sebab bagi Mu'tazilah akidah kita ni berseolahnya Tuhan tu zoling. Kita tak. Tuhan masuk ke dalam syurga keadilan.
Tuhan masuk dalam neraka Tuhan masuk dalam syurga dengan kurniaan Allah, bukan wajib. Tuhan masuk neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu timbul dia kata Asy'ariyah ahli sunnah ni, Tuhan kuasa letak orang taat dalam neraka. Tuhan kuasa, tapi Tuhan tidak mungkir janji. Mungkir janji pada perkara kebaikan atau kekurangan. Mustahil Tuhan mungkir janji. Tuhan kuasa ke tak? Tuhan kuasa segala-galanya. Tapi Tuhan buat ke tak orang yang taat orang neraka? Tuhan tak buat. Sebab apa? Sebab Tuhan janji dah, orang yang beriman dan beramal solehnya balasannya syurga. Tuhan kuasa dah nak bubuh ke dalam neraka? Tuhan kuasa, tapi Tuhan tak buat. Tuhan kuasa segala-galanya. Tuhan kuasa. Macam kita ni, Tuhan kuasa tak nak buat lelaki ke nak puang? Tuhan kuasa, tapi Tuhan buat sebagaimana kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhannya, orang yang beriman dan taat, Tuhan nak bersyurga. Tuhan bersyurga lah. Tapi Tuhan kuasa tak nak neraka? Tuhan kuasa. Tapi Tuhan buat mengikut kehendak Tuhan. Dan Tuhan buat mengikut janji Tuhan. Itu je lah. Tapi hak timbul tadilah hak zalim Tuhan. Kalau Tuhan kehendak perkara jahat, mustahil Tuhan zalim, maka mustahil Tuhan kehendak benda jahat. Itu Mu'tazilah. Berpegang seumpama ni, berpegang Allah hanya menentukan perkara yang baik dan melakukan perkara yang baik. Adapun perkara jahat, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui. Sampai masa berlaku Allah yang buat juga. Ini akidah Mu'tazilah yang khilaf ulama, sama ada kafir kekal neraka selama-lamanya ataupun berdosa besar. Fasik lagi mubtadi'. Pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah yang sesat. Ini bid'ah neraka ni. Jadi khilaf kafir ataupun akidah yang fasik yang berdosa besar, dan akidah yang mubtadi', akidah yang direka-reka, akidah yang bid'ah. Sebut kata akidah yang fasik, akidah yang berdosa besar, lebih besar daripada dosa orang tak sembahyang tak puasa lagi. Lebih besar daripada orang berjudi, orang berzina lagi. Lebih besar daripada dosa orang riak, takabur lagi. Sebab kita ada dosa besar akidah, kita ada dosa besar syariat zahir, dan kita ada dosa besar syariat hati. Syariat zahirnya tak sembahyang, tak puasa, berjudi, berzina. Syariat hatinya riak, hasad, takabur. Dosa besar belaka itu. Tapi nak banding dosa besar pegangan, besar dosa besar pegangan lagi. Kemudian dosa besar pegangan ni, malaikat akan catat setiap saat selama mana kita berpegang dengan dosa besar pegangan ni. Setiap saat malaikat catat dosa besar. Jadi di saat malaikat catat dosa besar, pegangan Mu'tazilah yang berpegang perkara Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Kita solat pun tak ada pahala walaupun sah. Kita puasa pun tak ada pahala walaupun sah. Kita buat mengejar haji pun tak ada pahala walaupun haji kita sah sekalipun. Sebab dipanggil beriman lagi. Tapi di saat yang sama, kita berpegang dengan akidah yang dosa besar, sebesar-besar dosa, lebih besar daripada dosa besar syariat zahir, syariat batin lagi. Dah pahala semayang, pahala puasa, pahala haji nak duduk mana? Kalau kita katalah tak ada orang buat, dia mengerjakan haji sambil minara, mana agak ada tak pahala haji? Pahala haji mana? Kita belang-belang buat dosa besar. Tapi kalau akidah Mu'tazilah, lebih besar dosa besar minara lagi. Memanglah semayang, memanglah puasa, memanglah mengerjakan haji, tapi akidah tu akidah yang dosa besar. Maka pahala di mana? Orang yang berjudi, berzina, minum arak, contohnya dosa besar, dia tidak berjudi, berzina, minum arak sepanjang masa. Dia berjudi ada masa-masa di hari Minggu. Dia minum arak ada masa-masa di hari Minggu contohnya. Jadi masa dia berjudi, berzina, minum arak ni mereka catat dosa besar. Berarti setakat tu dia balik, dosa besar takat tu lah. Tapi selagi tidak bertaubat, dosa besar tu kekal di dia. Tapi malaikat catat dosa besar, berjudi, berzina, menarik ni saah dibuat dosa besar. Adapun malaikat catat dosa besar akidah Mu'tazilah ni, malaikat catat setiap saah selama mana kita berpegang seumpama tu. Kalau selama-lama kita berpegang akidah begitu daripada mula balik sampai ke kita belajar, kita bertabah, banyak malaikat catat dosa besar selama-lama tu lah.
Kita kena bertaubatlah kepada Allah. Tapi nak ceritanya malaikat catat dosa besar selama tu lah. Zahirnya semayang puasa. Ni bab akidah. Sebaliknya kalau kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pegangan kita tak ada baca apa-apa ni, tak ada buat apa-apa, kita berpegang di akidah kita akan rukun iman yang keenam. Maka itulah sebesar-besar pahala, lebih besar daripada semayang lagi. Semayanglah pahala yang paling besar sekali hak ibadat zahir. Nak banding dengan puasa ke, semayanglah hak pahala paling besar sampai fardu. Tapi hak paling besar pahala adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada amalan, tak ada amalan, tak ada buat gapo, ni akidah yang sebenar. Itulah sebesar-besar pahala. Ada. Sebaliknya kalau berpegang akidah yang dosa besar, sebesar-besar dosa, malaikat catat sepanjang masa dosa besar tu. Ini hak khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Kalau hak kafir ijma' ulama tu, hak tak ada benda lah tu. Semayang kena qada, bukan setakat tak ada pahala, semayang tidak sah, wajib qada, puasa qada, haji kena pergi semula. Ni bab akidah. Jadi kita kena cuma molek tu hak ketentuan jahat. Macam hak kata ustaz tadi tu lah. Jadi dia duduk dengar-dengar tu, kena tera juga ah. Apa masalah sebenar ni dia kata. Dia kata tidak jumpa. Hak saya duduk tekan tu, dia tak jumpa hak gitu. Dia pun tera retek tekan, hura. Ya sungguh dia tu. Jumpa sungguh. Kata ni lah, gelepar tawa tak ni. Balik tanya orang lah gelepar tawa tu ke apa. Kata mengigal lah jawapan dia. Mengigal. Jadi maknanya dengan cakap tu, dengan pegang tak sama. Dia baca pandailah baik jahat. Kadang-kadang dia tak faham apa yang dia baca tu. Maka dia tak pegang. Tak ada di akidah dia. Tapi biasanya lah. Termasuk ustaz ni royak. Termasuk saya biasa jumpanya. Kenapa berpegang Allah hanya menentukan perkara yang baik. Perkara jahat Allah tidak menentukan. Tu orang ngajar ceramah kata yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari kelemahan saya sendiri. Itu dia ambil. Dia ambil tu. Saya jumpa pun gitulah juga. Ustaz ni kata diusul-usul tanya. Dan memang saya berpegang hak baik daripada Allah, hak jahat tidak daripada diri saya sendiri. Sebab apa awak pegang gitu? Tu orang ngajar. Sebelum ditutup majlis ilmu, kan dikatakan yang baik daripada Allah, yang buruk, yang kurang-kurang, kelemahan saya sendiri. Yang itu adab percakapan. Pegangan kita balik pada rukun iman yang keenam. Hak percakapan bukan orang ceramah tu je. Yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan diri saya sendiri. Kita pun cakapan harian kita begitu. Hak sebut dalam majlis ilmu je sebut gini ni baik jahat ni. Ni dalam majlis ilmu. Nak cakap kat luar tak boleh ni. Tapi majlis ilmu di sini bukan bererti kena mengadap kitab gini. Dak. Majlis ilmu juga kalau kita cakap anak cucu kita nak cerita bab pegangan. Majlis ilmu lah tu. Walaupun duduk atas meja makan ke, duduk mana kira lah. Bukan kata majlis ilmu ni kena mesti duduk atas sujud surah, kena ada kitab. Tak syarat gitu. Cuma kalau nak cakap, nak pelepah diri tu tak boleh lah. Hak buruk daripada Allah juga. Hak buruk daripada Allah juga. Haram dosa besar gitu. Kita nak cerita akidah. Ceritalah yang baik, yang buruk datang daripada Allah. Kalau adab percakapan, yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Kita diperintah seumpama tu. Pegangan rukun iman yang keenam, percakapan kita diperintahkan beradab. Bukan pura-pura ni. Ada orang tanya pura-pura dia kata. Pegangan lain, bercakap lain. Pura-pura ni luar dengan dalam. Hak luar je baik, hak dalam tak baik tu panggil pura-pura. Kok luar ni semayang, puasa, ngaji Quran. Kok dalam riak, ujuk, takabur. Itu panggil pura-pura. Sebab apa? Sebab zahir ta'at, dalam tak ta'at. Atau pura-pura dia panggil nifak. Dia menyembunyikan kejahatan.
Hak nifak, hak kafir tu menyembunyikan kekufuran. Macam Abdullah bin Ubay, dia menzahirkan Islam, dia menyembunyikan kekufuran. Hak ni nifak amali ni, perangai panggil pura-pura. Kok luar awak taat, kok dalam riak ujub takabur, itu panggil pura-pura. Sekarang ni kok luar yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri kita sendiri. Kok dalam pegangan segala-gala datang dari qada dan qada Allah. Kok luar pun taat, kok dalam pun taat, pura-puranya kok mana? Dah jadi tak sama. Dah kita diperintah buat tak sama lah kitanya. Di banyak persoalan timbul. Tapi tadilah di antara puncanya berpegang perkara jahat ni bukan daripada Allah. Ni dia kata orang ceramah tu. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang kelemahan diri saya sendiri. Itu adab percakapan. Pegangan balik pada rukun iman yang keenam, baik buruk datang dari qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pegangan Mu'tazilah, Allah hanya menentu dan melakukan perkara baik. Adapun perkara jahat, Allah tidak menentukan, kita memilih sendiri. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Tetapi saat berlaku perkara jahat, terhasil perbuatan jahat, Mu'tazilah berpegang qada Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi Mu'tazilah menafikan qadar jahat daripada Allah, tetapi tidak menafikan qada jahat daripada Allah. Kalau menafikan qada jahat daripada Allah, qada pun bukan daripada Allah kalau perkara jahat. Ini dua Mu'tazilah yang asing-asing, dua dosa yang asing-asing. Parutlah. Ni dosa bab pegangan ni. Kalau ialah bab bukan kata bab syariat zahir, syariat hati, dosa haram tu kecil, bukan. Tapi yang paling besarnya adalah dosa dalam bab pegangan. Kalau nak sebut bid'ah dalam bab pegangan, itu bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat, balasannya adalah neraka. Itu kita cuba-cubalah. Ada peluang kita nak cerita bab agama, cerita bab akidah. Kita ada keluarga kita, anak beranak kita, ada ruang kita cerita bab akidah. Gitu. Ada orang dia takut nak cerita bab akidah. Dia takut dia kata saudara dia tu pegang salah. Oh, kalau pegang salah nanya dia. Takut dah, kalau nanya takut cerita awal-awal. Kalau lock lagilah nanya dia. Tapi dia tak mau cerita sebab takut. Respon tu. Dia takut. Kita takut pegang gitu, kita kena cuba cerita. Dia kata gitu kita pegang. Alhamdulillah. Gitulah. Jangan takut lah. Dia kata serung. Serung. Sebab saya pun, dia pun takut juga. Kalau orang cerita apa pun, potong sekerat sama. Potong. Dia nak cerita hak pengalaman dia akidah salah, potong. Mana hak salah, bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kerana Allah susung kebaikan kepada kita, dan kita ambil pengajaran untuk anak cucu kita pula. Itu je lah. Ya, kadang-kadang orang nak cerita kan, nak cerita akidah salah berat-berat. Tak payah dengar pun sungguh-sungguh. Tapi kalau dah mengaji, alhamdulillah lah. Hak ni tak mau mengaji ni. Mayang bang rajin, sejik rajin. Tapi suruh ngajak akidah tak ambuh. Kalau kita ada ruang, kita celah tengok mana. Kalau nak tengoknya perkara jahat ni lah, pegangannya macam mana. Hak adab percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Ini kena atur pegangan, kena atur percakapan. Jadi kita insya-Allah lah kelas akan datang sambung lagi hak ketentuan yang jahat. Baik buruk qada dan qada Allah Subhanahu wa taala, percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk datang dari kelemahan diri kita sendiri. Wallahu a'lam.